Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa kita berhenti dulu? Ya? 5 kat mana? Ya? Tengah. Di tengah. Dan telah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas, telah berkata ia adalah ahli bait daripada Ansari. Ada bagi mereka itu ahli bait yang menerangkan mereka itu atasnya akan air. Bi'ala sawab, menuangkan, bukan menerangkan, menuangkan mereka itu atasnya akan air. Hingga katanya maka tatkala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhadaplah ia unta kepadanya Rasulullah, hingga tersungkur ia, hal keadaannya sujud unta itu antara hadapan Rasulullah. Maka berkata baginya oleh segala sahabat, ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal, sujud ia binatang bagi engkau. Dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal, maka kamilah yang terlebih sebenar bahawa kami sujud bagi engkau. Maka bersabda ia, tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi manusia. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia perempuan bagi suaminya, kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Jikalau ada pada tapak kakinya suami hingga sampai pada tengah kepalanya suami pun yang jadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan suami, maka menjilat akan dia nanah, sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, selain daripada Imam Ahmad. Jadi dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ahmad ni Imam Hanbali lah, Imam Hanbali hak fiqh tu, mazhab Hanbali tu, bukan Ahmad lain. Nama dia Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu ayah dia. Orang panggil Imam Ahmad, ataupun Imam Hanbali. Nama bukan Hanbali, nama dia Ahmad. Macam Imam kita Syafi'i, bukan nama Imam Syafi'i, nama tu Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris tu Imam Syafi'i lah. Imam Hanafi nama dia Nu'man bin Sabit. Orang gelar Imam Hanafi. Takut kata Raja dengar nama mazhab Nu'man bin Sabit. Raja dengar tak ada je. Hanafi ada. Hak tulis lah. Tak. Hak tulis je. Nu'man bin Sabit Imam Hanafi. Imam Malik nama dia betul Malik bin Anas. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, bukan Idris ni. Ini Imam Ahmad, maksudnya Imam Hanbali. Dia riwayat hadis ni daripada Anas. Telah berkata ia Anas, dia kata suatu hari ahli bait daripada Ansar, orang-orang Madinah, mereka ada orang tukang tuang air untuk unta, untuk ternakan. Jadi dituangkan air kepada unta
Maka seekor daripada unta tu dia memandang kepada Nabi SAW. Bila dia tengok Nabi, dia pun berhadap kepada Nabi dan turun sujud kepada Nabi SAW. Ini cerita betul, disebut di dalam kitab-kitab hadis. Tengah daripada mukjizat Rasulullah SAW. Almarhum Al-Fadhil Syekh Mutawalli Sya'rawi sebutkan cerita ini di dalam kitab beliau Mawsu'atul Mu'jizatin Nabi, himpunan mukjizat Nabi. Kisah unta sujud depan Nabi. Unta ni sujud ke Nabi. Maka apabila sahabat-sahabat tengok unta ni sujud, macam sujud semayang tu dah, sujud pada Nabi ni, maka katalah para sahabat, "Ya Rasulullah, ini binatang ni tak ada berakal, sujud ia bagi engkau dan kami semua ini semuanya mempunyai akal. Maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau." Sahabat kata, "Unta tak ada akal boleh sujud kamu. Sepatutnya kami lebih berakal lagi. Kami orang yang berakal, orang cerdik, Tuhan beri akal, kami yang patut sujud kepadamu. Nahnu ahaku an nasjuda laka." Kalau cakap Arabnya sahabat, tapi terjemah Melayunya, sepatutnya kamilah lebih berhak daripada unta ni sujud kepadamu, minal bahaim, daripada segala binatang. Binatang ni tak ada akal sujud padamu, kami sepatutnya lebih daripada binatang lagi kerana kami berakal. Nabi pun jawab, maka bersabda Nabi SAW, "Tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu baru sujud ia bagi manusia." Nabi kata manusia tak boleh sujud kepada manusia. Jadi tak haramlah unta sujud kepada manusia, iaitu Rasulullah. Yang ulama-ulama ijma', manusia sujud sesama manusia hukumnya murtad, jadi kafir, jadi riddah, na'udzubillah. Dosa besar, syirik, sujud sesama makhluk. Dan ni unta sujud, unta tak masuk dalam hukum-hukum syarak. Kerana hukum syarak ni Kitabullah al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin, iaitu tuntutan Allah yang berkait dengan perbuatan manusia. Barulah ada haram, ada wajib, ada makruh. Kalau perbuatan binatang tak ada wajib, tak ada makruh, tak ada sunat, tak ada apa. Jadi unta tak haram sujud kepada makhluk. Haram-haram ni hukum syarak. Hukum syarak ni kait dengan perbuatan kita. Dia gitu. Jadi kalau kata manusia yang sujud, hukumnya haram. Kalau binatang yang sujud, tak ada hukum. Lepas tu kalau binatang minum arak, tak boleh nak hukum rotang. Tapi orang minum arak 40 rotang. Lembu berzina, tak boleh pihak hukum rotang. Tak, yang kena rotangnya manusia yang berzina, kerana perbuatan mukallaf. Kalaulah manusia melakukan perbuatan sujud sesama manusia, ulama-ulama menghukumkan jadi kafir. Kalau rokok saja hukumnya haram. Kalau sujud jadi kafir. Dia kita kena belajar perkara-perkara yang membatalkan akidah. Sebagaimana wajib kita belajar benda-benda yang membatalkan sembahyang. Sebagaimana wajib kita duk belajar benda yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan wuduk. Tetapi ada kebanyakan juga daripada kita yang lupa belajar perkara-perkara yang membatalkan Islam. Jadi batal Islam. Islam ni macam solat, dia boleh batal. Bukan buat apa saja tak batal. Tak. Puasa dia boleh batal. Haji boleh batal. Selama tak buat perkara yang membatal, tidak batal. Islam ni dia boleh batal juga. Sebab tu dia ada sah Islam ataupun tidak sah. Bila perkara tu ada sah atau tidak, dia akan wujud pula satu masalah lain boleh menjadi batal. Ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab tauhid, di antara perkara yang menyebabkan batal Islam seseorang, iaitu jadi kafir, sujud sesama makhluk. Sujud ni menghantar dahi ke bumi. Sujud kepada raja, kepada orang besar-besar, merokok macam ke apa benda ni.
Kita tengok orang Siam, dia sujud kepada maharaja dia. Kalau sujud lagu tu, kalau orang Islam buat, batal Islam. Kalau rokok ni hukumnya haram. Dan kalau tunduk hormat dibolehkan. Jangan sampai hak rokok. Jangan sampai hak rokok. Boleh tunduk ke orang. Hormat kepada raja, hormat kepada pemimpin, hormat kepada ulama, kepada orang tua dan seumpamanya boleh. Dengan jalan tunduk boleh, tapi jangan sampai hak rokok. Itu pun hormat kepada pemimpin yang adil. Kalau zalim tak boleh hormat, tak boleh tunduk, melainkan takut fitnah dan seumpamanya. Kalau tak tunduk, dia menzalimi diri kita, situ baru boleh tunduk kepada orang yang melakukan kezaliman. Kamilah yang sepatut sujud kepadamu. Maka sabda ia Nabi, tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bawa sujud ia bagi manusia. Tak boleh. Dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu bawa sujud ia bagi suaminya. Kalau bolehlah, tak haramlah, tak berdosa dah manusia sujud sama manusia, aku suruh dah isteri sujud bagi suami. Tapi dah tak boleh, maka aku tidak perintahkan isteri sujud kepada suami. Kalau orang tu dia berlakon sujud kepada berhala, jadi lagu mana? Hukumnya jadi kafir juga. Kerana 4 perkara tidak boleh buat gurau. 5 perkara. Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rojok, yang keempat merdeka hamba, yang kelima perkara-perkara yang memurtadkan. Tak boleh buat gurau. Gurau buat lolok je, sembah berhala, main-main, jadilah kafir laknat. Nauzubillah. Ni nak takut ni. Kalau tak dengar, tak takut. Sebab apa aku nak suruh kalau tak berdosa perempuan sujud bagi suami? Kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Kerana hak suami atas isteri besar sangat. Besar sangat. Sebagaimana besarnya hak kita, hak anak-anak yang kita wajib tanggung, wajib pikul, begitulah besar juga hak suami yang mesti dijaga oleh kaum perempuan, iaitu isteri. Jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai pada tengah kepala pun jadi najis ia sebab nanah dan darah, kemudian berhadap oleh isterinya itu akan suami, maka menjilat-jilat akan dia nanah dan darah, sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Nabi SAW meneruskan cerita, terang tentang lebihnya suami ni, besarnya hak suami. Kalaulah mengalir nanah daripada atas kepala suami sampai ke tumit, mari isteri ni dok lak dengan kain tuala, tapi dia jilat dengan lidah isteri sampai licin nanah yang ada pada tubuh suami, dok tunai lagi sepenuhnya hak suami. Dan nak cari duana orang perempuan, hak tunai hak. Sebab itulah masuk syurga dengan limpah rahmat daripada Allah. Kalau amalan tak layak sikit pun. Siapa gitu semua orang puan. Kalau dijilat segala kotoran hak ada pada badan suami, nanah ni, siapa licin, belum lagi tunai hak. Dah kalau orang puan ni kira lah. Ni buat lebih kurang ke tok lelaki. Dia buat lebih kurang ke suami dia. Buat kira apa tok lelaki aku bahasa bengong. Dia kata molek-molek ada. Maka kedarah kawan tu tukang cari macam nak mampu. Molek-molek dia cakap, ni molek je kau depan orang. Balik dulu. Balik tu lelaki. Naik tahu mah dia kekek. Jadi cerita ni cerita mukjizat. Cerita mukjizat. Mukjizat ni benda yang melemahkan manusia biasa daripada nak buat, nak lawang. Iaitu perkara yang menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW yang tak dapat ditandingi oleh orang lain. Di antara mukjizat yang kita dengar tadi, unta sujud di hadapan Nabi. Bulan lepas pokok kurma beri salam kepada Nabi. Banyaklah sebenarnya mukjizat-mukjizat yang seperti ini berlaku dalam sejarah. Banyaklah. Abu Zarin menceritakan di antaranya, iaitu suatu hari dia tengok 7 butir batu ada dalam genggaman
tangan Nabi SAW. Nabi buka tapak tangan, dia bilang 7 butir batu. Dan batu itu bertasbih subhanallah, 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 sehingga sekalian sahabat yang ada di sekeliling Nabi dengar belaka. Batu bertasbih di tangan Nabi. Nah, ini kelebihan Nabi SAW. Bulan terbelah dua. Apabila dicabar oleh orang musyrikin, Nabi tunjuk tangan kepada bulan, terbelah dua bulan. Bukan dacing, bulan terbelah dua. Ini semua ni menambahkan iman bagi mereka yang beriman dan menambahkan lagi kesesatan bagi mereka yang tak sudi beriman. Puak-puak hak nu, hak tolak Islam, dia kata sihir, dia kata nawak, dia kata lebong, macam-macam. Tapi puak-puak sahabat yang telah ada iman dalam hati mereka, zadathum imana, bertambah lagi beriman, kerana ini adalah mukjizat. Ini bukan silap mata, bukan main-main. Pernah satu hari seorang budak dibawa oleh ibu dia kepada Rasulullah SAW. Katanya, apa hal budak ni? Budak ni 7 hari dah dalam keadaan tak sedar diri, tak makan, tak minum. Maka dibawa. Nabi kata, bawa dekatkan budak ini kepada aku. Maka mak budak ni pun dukung buat mari kepada Nabi. Nabi pun buka mulut budak tu dan ludah ke dalam mulut. Kemudian Nabi kata, ukhruj aduwallah ana Rasulullah. Keluarlah wahai musuh Allah, aku ni utusan Allah. Maka jadi sembuh budak itu. Sejak daripada pertemuan dengan Nabi, dak mari dah berobat kerana dak sakit dah lepas daripada itu. Nah, Allah. Nabi ludah dalam mulut. Nah, baik budak. Kalau kita ludah dalam mulut budak, bisu terus. Dak lihat atas sekolah. Faham? Boleh cakap, dah boleh cakap terus. Pasal apa? Suai, air liur kapal layar. Dan berkata oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Ni lah. Kena belajar, kena dengar. Kalau tak dengar, tak tahu. Dengar belum tentu akan buat. Tapi tak dengar, memang tak buat terus. Baik, kita dengar dulu. Buat tak buat, taufik daripada Allah. Dengar ni hidayah, dapat buat itu taufik. Dengar ni kita tahu jalan yang benar, taufik pertolongan Allah. Iaitu Tuhan beri kekuatan, boleh amal pula apa yang kita dengar. Orang puang, Nabi kata kenalah, ulama-ulama kata biarlah mengekali malu. Makna kena rasa malu sama kepada suami. Malu nak buat hak pelik-pelik pada suami, malu nak buat, nak cakap hak uduh-uduh, cakap hak tak betul, cakap mengarut depan suami, nak buat benda-benda yang karut, biar ada sifat malu. Benda ni kalau ada pada seorang isteri, bernama orang tu isteri yang solehah. Kerana apa? Kerana kebanyakan orang puan ni dia jenis tak malu. Dia buat lebih kurang, cakap lebih kurang apa semua, tak malu sikit. Orang yang kalau kita orang malu ni, kalau kita malu pada seseorang, kalau dia cakap, kita dengar, tak kata apa dah, pasal segang kita. Tu baru orang malu kat orang. Ni kalau suami 2 patah, dia 80 patah. Tak? Tengok mak kita dengan ayah kita. Ayah yang 2-3 patah, 2 minggu sepatah 2 dia dengar. Tak? Mak macam ke anjing gila. Perang. Tak? Ni masalah. Pasal apa? Dah ada sifat malu kepada suami. Suami kita tu, raja kita, pemimpin kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu, para suami itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tak malu ke pemimpin, tak jadi rosaklah apa benda ni, negara ni, rosaklah negeri. Kalau tidak ra'i, dia kena ada sifat malu daripada suami ni. Bukan malu maknanya nak mandi malu, kan gitu. Malu ni nak buat benda salah, nak cakap lebih, nak menipu suami. Bukan malu dalam rumah. Lama gana aku bau tak sedap tu bau aku tak mandi, apa malu ke suami aku, nak pergi bilik air malu, suami aku ada. Tu bukan malu, tu bengong. Malu nak nipu, malu nak cakap bohong, malu nak mengarut, malu nak mengupak depan suami. Dan merendahkan mata pada hadapan. Ini lagi payah. Depan suami jangan akak muka. Mata tu kalau nak akak muka, mata pandang rendah. Mata ada ke bawah, jangan diulang bulat. Mata lebih pada ikan uji rosik. Tengok ketut lelaki. Kita beradab cakap dengan suami, tak apa, tapi jangan lenggok.
Cakap dalam keadaan jangan tengok mata suami tunduk. Kalau suami tanya, jawab dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendahkan pandangan. Jangan jelong bebih kurang. Hak jelong, hak serengeng, jekah tu ada. Bini tu jenis besar. Punggung sama besar dengan bonek kereta kacing. Tu lelaki kecil macam Doraemon. Ada apa-apa sekali jekah perlu libating. Jangan buat gitu. Walaupun suami kita tak gerak, lemah, ada penyakit, kita ni gagah, kita ni tubuh besar, ingat kuasa suami kita lebih besar. Kalau suami kita reda, masuk syurga, tak reda, masuk patak neraka. Tu kita kena ingat. Bukan tengok orang suka belaki nak belaki attack. Hukum dia kena jaga. Bukan tengok orang semayang attack pakai barang-barang, orang sujud, orang bangun-bangun tak tahu ke hukum. Belajar pula. Jadi belajar bab semayang, belajar bab puasa, belajar bab bersuami isteri. Mata jangan angkat tinggi, mata jangan celek luar. Kita boleh celek luar, jangan celek, kalau boleh celek separuh depan suami. Nak marah pada suami pun, walaupun salah suami, jangan gelong, jangan maknanya beliok biji mata depan suami. Memang salah suami kes ni. Betul kita tak boleh juga buat lagu tu. Kerana hukumnya dia suami kita. Kalau kita berasa nak marah sangat, nak gelong sangat, biar suami tu pergi lari dulu. Ambil anak ayam 2 ekor bola raga, gelong. Tak ada masalah. Nak lepas giang, nak lepas hawa, depan suami tak boleh. Sebab itulah dalam suatu hadis riwayat Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi a'zamu haqqa 'ala mar'ah? Manakah manusia yang lebih besar, yang paling besar haknya atas seorang perempuan? Nabi jawab, zaujuha, suami dia. Sumai, kemudian mana lagi? Nabi jawab, ummuhu, mak dia. Jadi yang mula-mula sekali yang paling besar bila kita berkahwin dengan seorang laki-laki, suami. Kalau dia tak berkahwin, wajib dia taat dulukan dua ibu bapa. Tapi bila dia telah berkahwin, wajib didulukan ketaatan kepada suami. Ibu bapa jadi nombor 2. Sebab itulah kita kena faham, kalau anak perempuan kita taat kepada suaminya, mengatasi daripada taat kepada kita, tak usah bakitlah ibu bapa. Pasal tu hak dalam Islam dia kena gitu. Bila dia kahwin, dia ada suami, dia mendulukan ketaatan kepada suami. Ibu bapa tak usah berasa hatilah. Bukan suruh deraka kepada ibu bapa, tak. Ketaatan didulukan lebih kepada suami. Sebab ditanya dah Rasulullah. Bukan tanya main-main. Ayun nasi a'zamu haqqa, manakah manusia yang paling besar? A'zam makna yang paling besar. Haknya alal mar'ah, atas perempuan. Kalau perempuan hak mana ke hak paling besar sekali hak manusia? Nabi jawab mereka, zaujuha, suami dia. Dia wajib taat kepada suami dia lebih daripada taat kepada raja. Dia wajib taat kepada suami lebih daripada taat kepada pemerintah, kepada sesiapa saja dalam dunia ni, melainkan Allah dan Rasul, barulah nombor 1. Suami dulu. Maknanya suami kalau raja kata mari sini, suami kata tak boleh pergi, tak boleh keluar. Kalau keluar berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dulu Allah Rabbi ramai perempuan solehah. Suami kata asal keluar, duduk diam situ tak kata apa dah. Dalam hati nak marah, dalam hati lah. Nak pergi tak boleh. Tapi dak ekad dah. Learning kalau kata tak boleh pergi, pakai dak nanak nasi dah, dak nanak nasi, dak basuh baju, dak ayam-ayam dak kurung dah. Dak duk selepok celah mesennya nak marah. Suami kata dak boleh jangan pakailah baju lengan sekerak ni. Dah beli buat benda lawa-lawa nak pakai sekali, bukan nak pergi jauh pasal minggu nak beli apam balik. Suami kata tak boleh sipang pula. Esok dia kecek pula. Bang pakai baju ni kali yang. Pergi jauh nak pergi kat Pintu Pagar je. Tak boleh. Mana boleh pakai baju lengan pendek. Muslimat kan?
Dah, haram ni nampak orang lengang, nampak siku apa semua. Masuk hari 3 kali bang, nak pergi siram bunga. Bakar. Ada apa lalu? Tok lelaki dah kat cetang kau. Dah. Dia pandai olek orang puang ni. Nah, nak kena kelebihan dia. Nah, Tuhan cipta dua jenis, satu cerdik, satu bodoh. Puan cerdik, suami bodoh. Gitu kan. Nah, Allah Tuhan cipta laki-laki ni jenis pandai cari makan, pandai cari pitih. Tuhan cipta pula orang puang bagi yang perhabis harta. Nah, molek dah nikah dua orang, tidak ada habis pitih. Duduk seorang tambung-tambung pitih dalam bank. Nah, nikah habis licin pitih. Nah, kakang beli gerabah, kakang beli laket, kakang rata, kakang mesin basuh baru pula. Mesin basuh bukan cek yang tua dua orang boleh masuk dalam. Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya. Kalau suami suruh kena ikut, selama mana suruh tu tidak maksiat wajib ikut. Kalau maksiat tak boleh ikut. Dan ni suruh barang maksiat buat juga. Suami pula reda isteri buat maksiat. Isteri dia menjadi penyanyi, isteri dia menjadi pelakon drama, pelakon filem. Suami giata masih berlatih drama. Dalam drama tu suami isteri dia kena berlakon tidur di atas katil dengan pelakon hero lah, pelakon laki-laki ni. Dalam drama tu hero lah, orang dulu panggil orang muda. Suami tak berlakon, tak pandai. Suami tengok, duduk atas katil, lepas tu tutup dengan selimut. Ini drama baru. Suami dia pun tengok. Action ni maknanya buat kerja. Tu pegang atas baru, suami isteri dia bubur. Maknanya muka pipi isteri bubur atas tiok pelakon tu. Tok lelaki kata, pau pandai juga isteri aku berlakon. Tengok. Tak ada apa-apa lah. Dia panggil dayus. Dayus ni orang yang reda isterinya melakukan perkara maksiat. Tu dayus. Bukan orang yang isterinya melakukan maksiat, bukan. Dayus ni orang suami yang reda ni tak arah kan. Isteri buat maksiat. Dia gitu. Kalau isteri buat maksiat, tak nama dayus. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Dia ada isteri dia buat maksiat di pejabat. Tak, umpamanya dia duduk di rumah, dia tak tahu. Maka tak panggil dayus. Dayus ni dia tahu. Dah ni kalau tengok diri isteri duduk atas katil, boleh peluk pula. Dalam kubur lagi, malaikat tanya, "Guana kamu berpeluk-peluk di atas katil? Bukan mahram." Pelakon drama nak jawab guana. Nak kata bukan kehendak saya, ini kehendak jin. Jin mana? Jin Samsudin. Pasal apa? Dia pengarah filem ni. Pengarah ke penerbit, juru kamera, tukang jaga lampu dalam api neraka belaka. Tak ada kira siapa-siapa. Barang ni barang haram. Maka wajib taat ni perkara yang tak haram. Suami kata buat air, kena buat air. Suami kata basuh baju, kena basuh baju. Gosok baju, gosok baju. Masak nasi, masak nasi. Sebab nafkah wajib atas suami, nampak, taat wajib atas isteri. Seorang suami yang kahwin dengan seorang perempuan wajib selain daripada mas kahwin, nafkah. Nafkah ni makan dan minum. Asalnya wajib kita beri makan dan minum ini makanan yang telah siap. Makanan telah siap. Isteri asalnya tak wajib masak sendiri, tak wajib buat air sendiri. Suami wajib beri 2 kali sehari makanan hak siap dah. Kalau beri 2 kali sehari, lepas daripada dosa. Lebih pada 2 kali tak wajib. Hak siap dah. Kalau kita malas nak biar siap dah, kita nak suruh dia masak boleh, tapi kita wajib beli alat untuk memasak pula. Wajib beli kuali, wajib beli dapur, wajib beli gas pula, dengan periuk, dengan belanga. Bila siap belaka alat, kita suruh dia memasak, maka wajib dia memasak. Dan perempuan ni dia boleh minta upah pula kalau dia yang memasak. Pasal asalnya kita yang beli yang fresh, yang masak, yang telah bermasak, dan kita suruh dia basuh baju kita, hukumnya boleh minta gaji. Ingat tu orang puang. Kita basuh baju tu laki kita boleh minta
Sekali basuh sebeseng 5 riyal. Nah, bulan ni kira lah, bulan ni 20 beseng 100 riyal. Nah, gosok baju sama selai kira lah, mampu 4-500. Nah, jadi semua suruhan yang tidak ada derhaka, tak ada dosa, ingatlah kalau suami suruh kena buat. Menaikkan uzur, sakit dan sebagainya. Tak? Dah ni tak malang balik tu lelaki dah ubuh lagi nasi. Nak tubik semula baru nak buat air. Ni rapuang dia ni hebat-hebat sungguh. Dia rapuang kalau suami balik tu buat air dulu. Dia balik duduk dah atas meja air. Dia balik sampai tengah hari ada nasi dah. Jangan tanya. Tanya-tanya ni taman selera. Nah, baru orang tanya. Nak minum apa Haji? Ayah Haji mari. Tak, baru orang tanya. Nak minum apa bang? Boleh tahan kira. Abang mari. Nak makan apa kek? Dia kek mari. Bang. Tu restoran. Di rumah tak payah. Suami kita tahu dah kan? Dia memang balik tengah hari makan nasi, petang minum air. Atas meja. Dah kali tak mau makan, kita puak. Nah, makan dalam mulut kita tak ada hak. Takkan jadi apa? Bubur nasi tak mau makan, kita makan. Ni tak malam tu lelaki balik dah buat air. Tu lelaki cari buat air. Oi, buat air. Mana dengar bawah ni cerita Filipina. Le Lorenzo Saprorante. Mana dengar dah ada pelengok mulu-mulu. Tak? Orang puang kau. Bodoh-bodoh sungguh. Tok laki kita kan tu. Buat air. Siapa masa baju basuh. Bila akad daripada tu baju jenis gosok lalu. Ni kawan lagi kerja baru nak gosok. Dah gosok baju. Nanti jangan nak gosok. Nak gosok ni. Kawan tu nak belajar dah kapal layar. Mana dang? Jadi kena siap. Sebenarnya kalau dia hadap dengan kerja rumah tangga dia sama ni, juru. Tapi dia kan ni dok cakna, lerek, banyak benda lain duk cara benda-benda hak dak mustahak. Tengok drama, tengok tu, pinggang makuk tambah-tambah dalam sink. Pinggang hak dak basuh je sama ereh dengan kepala baik tu. Tolong untuk laki balik dak buka api nak basuh muka, pergi di sink, cocoh di sudu. Faham tak? Gerbu oleh atas. Dah penuh dalam sink. Kawan tu sembang muka dalam sink nak basuh muka. Pedih. Nak? Cocong sudu. Kasih selamat tu. Ni rapuang. Kotor hanya bandar kali dalam rumah. Atas katil ni patutnya suami kita tak ada pasir suti tak lihat dia. Tu panggil orang belaki. Nak khabar beri. Dengar tak ni? Dia gitu lah, bukan keras. Dia gitu. Pasir suti tak dia ada. Ni kata macam-macam jarum niti. Dari jelujur kain, jelujur je cocok ngata rawa kali. Dia cocok ikut dang di batal golek. Tok laki malah kan masuk peluk batal golek, menambung. Dah molek ni. Ni agak kurang kau. Macam-macam besen dah. Dah kena TV dalam bilik. Nak buat kerja dapur lah cerita sejak. Buat kerja dalam rumah dalam bilik Parutnya lah bilik. Kok dalam bilik cerita sejak tau. Perah satang. Tak? Macam-macam sekali. Bawah batal tu. Nampak? Kikirang. Tu lelaki pun jebah tak kata berdebok. Pelayar tu tak ada. Allah kurang. Tak pandai sungguh. Bukan senang. Nak jaga rumah tangga. Jika kita pergi di hotel, orang biasa duduk hotel tahu kan? Kita duduk hotel tengok masuk tu kemah keming lembek. Kali kita ukur tak? Kain-kain cadar dia. Kita ukur lah kalau ni ujung secekar, ni secekar juga. Diukur molek, diubuh. Gitu cara orang menikah. Nak sambut suami, hotel tu dia buat. 10 ke 10 yang masuk pula. Kong. Nampak? Kita buka, boleh lihat dia mari kemah hubung dengan lembek dengan apa betul semula dengan selimut hubung boleh. Sama je. Gitu cara dia. Ni dok lelaki nak tidur cari gang kebor dok jumpa. Cari batal golek dok jumpa. Batal golek cuma tatap berjeruk bahan dia jang. Ikut si sekali rapuang Allah Rabbi. Nak kata apa? Kalau takut masa dengar ni Takutnya hamba dengar malang.
pada rumah balik awal tu. Nah, dak wakar pula. Kena ikut segala suruh. Hatta kalau maknanya tengah hujan di segera kita hok sapah, kena kita hok sapah. Kena taat sampai gitu semua. Nah. Tengah malam digerak bangun, buat air dahaga ni. Nah. Nak nasi, dak makan nasi gini. Dak. Kena bangun nak. Tengah malam kena bangun. Siti Fatimah 2 km anak Rasulullah. Isteri sahabat 2 km daripada rumah pergi ambil air pada waktu malam. Siang tak pergi, takut orang lelaki tengok. Pergi malam 2 km ni sebatu lebih. Nah, kara dengan tangan sampai pecah tapak tangan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Pecah tapak tangan. Nah, taat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, Sayyidina Ali juang gitu begini banyak hak. Kara air. Keret telaga Mekah ni bukan macam kita buat 7. 2 keret nampak air. 600 keret. Duduk nampak air. Padang pasir. Tak pernah pun sungguh. Kan ni dia faham dah. Segala tugas-tugas di rumah ni Tuhan bayar pahala belaka. Kita baik dalam rumah nak mudah lagi. Mesin semi automatik tak mahu nak automatik. Semua automatik belaka lah ni. Dalam rumah habis dah automatik. Sebab tu derah mati, rapuang. Banyak penyakit. Semua automatik. Basuh automatik, masak microwave automatik. Tumbuk belacang. Automatik juga. Cerong siap belacang. Tak ada benda yang buat kerja tangan waktu beg peluh. Ada semua automatik. Bila semua automatik menjadi malah. Bila menjadi malah mari penyakit. Mana ada batu giling, orang tua dulu batu giling 18 kilo. Sandar di bilik air. Akak waktu beg luar nak buat benda, nasi kapik, nak giling kacang. Gerung. Basuh ni pepah di birat telaga tu, di keret telaga ni pakai ayang ni. 3 baseng kelapuk zaman tok nyang itu. Cik tengok tok nyang kita kan lengang aluh. Pasal apa? Pasal buat kerja berat di rumah. Nak nyala ke api dapur poh. Siapa bulat ni rekat muka hitam sawang. Learning lah macam-macam canggih. Macam-macam penyakit pula. Orang dulu macam mana seling orang puang. Pasal yang duduk selepok giling. Anak batu giling pun 10 kilo. Tak naik apa perut. Peh molek-molek ada. Tengok bini kita perut macam kek hari jadi. Cicuk naik kon nusuk ke celah. Tak nampak. Pasal apa? Banyaknya automatik. Hak ni pakai tekang, ni pakai tekang. Nak basuh baju pun dalam tekang, automatik sampai ke kering. Dia baca majalah jadi dia boleh penyakit. Dan diam ia tatkala berkata suaminya. Kalau suami cakap kena diam. Ingat tu orang puang, suami bercakap diam. Suami habis cakap baru bercakap. Ada di rumah kita gitu. Pak uti kampung tak jumpa. Kalau jumpa wali Allah. Sebab tu dia katakan al-mar'atu salihah khairun min mar'i salih. Nampak? Perempuan yang salihah lebih afdal, lebih molek daripada laki-laki yang saleh. Sebab apa? Sebab perempuan yang saleh jarang dijumpai. Laki-laki saleh ramai. Perempuan yang saleh jarang. Bila ada lebih mahal. Barang yang jarang harga mahal. Barang yang banyak harga murah sikit. Gitu. Suami cakap diam dengar gitu. Jangan berpaling belakang kalau suami cakap. Perempuan ni kalau jenis-jenis dak molek di paling belakang. Dia cakap, suami cakap, pusing belakang. Dia buat jemur, buat apa, suami cakap dengan dia ni. Kadang-kadang dia buat lari. Suami ikut pula belakang cakap. Jadi macam ikut ibu itik. Suami nak suruh dengar terpaksa kena ikut kan. Dia kena ngadap. Muka jangan akak tinggi, mata tengok rendah, ngadap suami. Teruk gitu, sampai gitu semua nak nikah. Gitu lah. Teruk dah atas nikah. Senang ni. Ada orang dia kata tak pergi muka apa, kena melotor, tengok panah apa semua. Sagi lah senang. Ni musim orang pergi Mekah. Kiat pergi balik Haji Warpak. Lawan ulama kita panah mu. Lawan ulama, lawan tok guru.
Lawan hudud apa semua, sokong orang zalim, sokong maksiat, dak sokong benda-benda yang patut. Nah, dia jiwa benda. Nah, bukan sikit habis 14 ribu. Nah, betul akidah dulu. Biar comel, baru buat ibadat. Kenal Tuhan hak mu sembah dulu, baru mu sembah dia. Ni mu lawan Tuhan, lawan kalam Allah. Tak. Orang yang menggalakkan maksiat, kita masuk belah dia. Tok-tok guru ulama-ulama, kita pergi lawan. Gambar tok guru tepek, kita tukang siap. Siapa pergi ke Mekah, kita nak pergi ke Mekah. Nak dia. Betul akidah tu. Baru comel pergi ke Mekah. Tak. Suami cakap, jangan bercakap. Suami Habib cakap, baru bercakap. Orang puang kalau nak makan nasi, nak hidang depan suami, jangan ambil dulu lauk. Suami kena ambil dulu. Katakan lauk ayam lauk ikan. Duduk adab dengan suami, jepuk, sila makan bang. Kalau abang lah. Kalau panggil nama tak apa kok. Abaye. Sila makan. Kata gitu. Kemudian bila suami kita dah merasa makanan, baru boleh kita jamuh makanan. Ingat tu. Ada tak? Orang rumah kita buat gitu. Kita tak ada makan lagi, kepala ada dah, kepala ikan. Duduklah termolok dia dah. Kita bahaya kau. Ni agak kuat ni. Tak tahu kala tu. Tengok orang nikah nak nikah. Jangan. Dia makan dulu, kita ambil tahu. Dia ambil dah ayam tu, baru kita ambil. Dia ambil dah ikan dicobek, baru kita cobek. Dia cicah dulu belacang, baru kita boleh cicah. Dia gitu sebab raja. Raja dulu kan. Raja kita tengok dia istana, makan makanan, bila makanan jamu raja-raja mari. Tak, pelayan-pelayan dia bahang dulu depan raja. Buang daerah tu. Tak ada, pelayan ni makan kediang. Ni pelayan ni di rumah ni, pelayan raja. Mana sabar kita dalam istana, kita tengok dia pun akak ke raja apa semua, presiden mari. Tak, dia pun letak depan presiden, letak depan raja, pelayan pun belang-belang letak, belang-belang puak kepala tutup ekor. Tak ada. J sama hidup. Kalau ada. Ni di rumah. Raja tak nak makan, dia makan dulu, sama lah. Kena kira belaka. Sebab apa? Sebab hak suami lebih besar daripada hak isteri. Kan main-main. Besar dia lagi. Dia besar pada raja hak ada atas muka bumi lagi. Sebut atas muka bumi ni raja mana yang paling besar? Besar suami kita lagi. Raja hak ada tu, di mana-mana saja, tidak tanggung makan minum kita. Suami kita turun gelak balik gelak, turun gelak balik gelak, turun gelak dah balik-balik. Presiden mana pun paling besar. Kalau kita sakit, tak cara hak kita, suami kita. Sebab tu kita kena lebih suami kita dulu. Kan kawan nikah kan orang panggil raja sehari. Tak ada raja sehari. Apa raja sehari? Raja sehari ni dia boleh meretoh apa saja pada hari itu. Dia jenis meretoh orang ni, orang tak meretoh ke dia, dia panggil raja sehari. Dia panggil raja. Tapi raja dia boleh petoh orang ni hari nikah je. Hari lain orang tak layan mana dah. Tu hikmat nama raja sehari. Kan kalau orang nikah zaman dulu, bila dia nikah, hari tu dia nikah, orang panggil raja sehari. Apa dia boleh suruh wak air, wak nasi, nak makan buah apa semua sehari. Mak ayah dia, keluarga dia akan layang sampai ke tengah malam. Esok ada raja sehari. Tapi lah ni dah ahli raja dah. Kalau orang nikah, dia pula orang suruh. Jadi sanding, kamu andam suruh kan? Kalau lelaki tunduk sikit, tunduk. Cakap bodoh. Hak puan paling kanan sikit, kanan. Bukan raja sehari panggil tu, beruk sehari. Dah ikut nak suruh. Tengok orang main sedekah waktu baik ke. Pakai baju lawa-lawa, neting-neting, tidur-tidur, bangun-bangun. Orang nikah gitulah ni. Patut dia arah orang. Maka suami tu raja. Dan isteri panggil permaisuri sehari. Dan berdiri tatkala datangnya. Kalau suami mari balik kerja, kita tengah duduk, sunat berdiri. Ulama sebut. Batu orang kena bawa orang puan untung biar dia dengar. Kalau kita balik nak khabar, dia tak mari dengar sendiri. Kita balik nak khabar dia, dia kata gitu. Kohong ke kita. Ni dengar dah. Budak dengar ni ustaz kata, kena bangun.
Nah, kan hormat guru tu boleh berdiri, hormat Nabi memang berdiri dah, hormat nak berdiri, hormat Quran sunat berdiri, hormat suami sunat berdiri. Kita tengah duduk terletak tu, suami balik kerja, bangun cacang, nah, assalamualaikum, beri salam kepada suami kita sendiri. Nah, baru seronok suami dengar waalaikumsalam. Tak, jepuk suami duduk atas kursi apa semua. Ni tok lelaki tamalang balik. Nah, dak bangun dak cara mana. Dan dia main dapur tu, dan dia buat lak latar 3 hari lak latar. Dak cara dah tok lelaki. Boh diri ya nasi, tanya pula ke pintu. Ikan goreng kat mana dak jumpa jari. Nah, dak layan mana tau. Allah puang. Berat-berat nanang sungguh. Jadi sunat bangun. Suami kita nak pergi kerja, nak keluar daripada rumah, sunat bangun. Ingat tu. Bila nak keluar rumah, bangun pegang tangan suami, dak dan minta apung, minta maaf. Neh. Minta apung, minta maaf. Nabi kata kalau kita pegang tangan suami, kita minta ampun, kita minta maaf atas salah dan silap kalau ada, Allah akan ampunkan sebanyak mana bilang jari yang ada. Kalau suami ada 10 jari, isteri ada 10 campur 10 jadi 20, gugur 20 dosa. Tu. Nah, isteri ada 10 jari, suami ada 9, sekepit di kapal layar putus tu. Dah, 19 gugur dosa. Nah. Pasal apa? Suami nak keluar dah daripada rumah. Bila keluar daripada rumah, tidak ada jaminan balik. Ada. Kena balik tak balik? Ada tak suami keluar tak balik? Nak mati tengah jalan, berlanggar tengah jalan, hak jenis cari kayu lautan, bahan dirimat, tak jenis ke laut, motor tergelang. Tu waktu keluar tu minta maaf. Nak balik belum tentu. Dia gitu. Tak tahu kala sungguh orang puang. Balik marah. Nak dengar tengah-tengah duk berehat, dengar mutu laki balik kapan balik dengan datang ni. Faham? Datang suti kena. Faham? Tu laki dia. Allah puang. Buatlah benda-benda apa yang suami kita jadi seronok, jadi suka. Itulah kerja kita di rumah. Nak suruh suami suka. Panggil nama, panggil apa yang suami suka, panggil nama tu. Apa benda makanan kuih yang dia suka, kuih tu kita buat. Lauk benda yang suami suka, hak tu kita buat acak. Air ni macam mana cara buat dia suka, hak tu kita duduk pegang kemah. Kita belajar. Kalau suami kita buat air, dia berahi kurang manis. Ingat, buat kurang manis. Kalau dia ambil cana, kejap pahit, kejap tawar, kejap manis, leting. Jadi tak tentu kala mau. Padahal seorang itu lelaki. Kalau 18 orang tak tahu. Suami kita berahi benda, berahi acar, berahi apa, buat acak-acak sikit. Jangan ikut selera tukang masak. Ni dia buat ikut selera dia. Suami tak berahi, singgang nak mau. Paku ring untuk lelaki. Dah makan singgang. Dan tetekala keluar. Masa suami balik, sunat berdiri. Suami nak keluar rumah, sunat berdiri. Puan. Dan mendatangkan diri atas suaminya tetekala hendak tidur. Ingat, orang puang kena pergi serah diri kepada suami, tamkin. Perempuan yang tak serah dirinya kepada suami, hukumnya haram selama mana tidak ada uzur syar'i. Uzur syar'i ni haid dan nifas, ataupun sakit berat, pening kepala dan sebagainya, itu lain lah. Sebab itulah perempuan yang kalau suami panggil masuklah bilik, tak masuk, berdosa, kena laknat. Laknat ni dosa besar. Ulama-ulama kata tanda nak cang dosa tu besar, kadang-kadang disebut azab, kadang-kadang disebut laknat. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Atau kama qala, apabila suami memanggil isterinya ke dalam bilik, firash ni hamparan pak tidur, suami panggil, maka enggan isteri daripada datang, maka melaknat isteri itu oleh para malaikat sampai waktu subuh. Malaikat kata laknat perempuan tersebut, laknat perempuan ini. Cek ya ki, suami panggil masuk, tak boh masuk. Macam ni.
Nah, wi panggil leha jena metung khani selema. Nah, mecung dah masuk juga. Wah, macam orang gila tu lelaki panggil. Dah masuk. Nah, dah nak masuk ni baru separuh ni. Labu-labi. Mana? 2 jam cerita. Nah, masuk dulu. Nah, biar sekali orang perempuan suami panggil, kalau boleh biar jangan sapa 2 kali. Suami kata, "Mek," masuk lalu go tinggal. Nah, tengah tapi padi lapor dengan padi-padi. Tengah basuh pinggang, lapor pinggang. Tengah nak nasi, tinggal nasi. Ha. Pasal apa? Suami panggil. Dak mari kena laknat. Fa'abat antaji'a, isteri tak mau masuk dalam bilik, suami panggil dah. La'anat hal malaikah hatta tusbiha. Melaknat perempuan itu oleh malaikat sampai waktu subuh. Banyak mana kena laknat. Nah, laknat ni mendoakan kecelakaan. Sampai subuh. Dah kalau pukul 12 panggil masuk tak masuk, sampai subuh laknat celaka tu dak juru. Dan memakai bau-bauan baginya. Kena pakai bauan untuk suami. Ingat, kalau suami tak ada di rumah tak apa, busuk kohong pun. Bila suami ada di rumah, sunat pakai bau-bauan. Kalau suami yang suruh pakai, wajib hukumnya, bukan lagi sunat. Dia gitu. Hukum beli bauan wajib tu atas suami. Alat-alat nak comel diri, nak beriah diri, nak molek diri, wajib suami yang beli. Bila suami beli, sunat guna depan suami. Tapi kalau suami suruh, jadi wajib. Ada beza. Suami beli je balik, dia tak suruh pakai. Maknanya kita pakai sunat. Tapi kalau suami suruh pergi pakai wangi-wangi kan, wajib. Tak pakai, berdosa. Gitu orang puan. Tatkala hendak tidur dan memakai bau-bauan baginya. Jadi kita ginilah, orang perempuan dia kena masuk dalam bilik dulu daripada suami. Dia kena gitu. Kita kena pandai dah basi. Kita tahu suami kita, biarlah kita masuk dulu, jangan suami masuk dulu. Tapi kalau kita buat kerja luar, ada hal mustahak tu bab lain. Biasanya suami kita tak ingat ke, tak tidur lagi, kita pergi basuh pinggang setelah lagi masuklah bilik, tu lain. Ingat, kalau suami masuk dulu, kita kena segera tinggal kerja-kerja kita, masuk dalam bilik. Suami pun kata, tak apa lagi basuh pinggang, aku pun lega kau tengok mukamu semua. Tu lain tu, kita tubik semula. Pasal kita kena siap sedia sama. Sebab itulah orang perempuan kalau dia faham, suami dia balik, kalau suami dia duduk dekat sofa, dia kena duduk spare bega tu. Siapa suami dia halal, baru dia lari. Dia kena gitu sama. Suami balik duduk tak kursi, dia duduk sebelah. Suami duduk dapur, dia masuk dapur. Suami masuk dalam bilik, dia kena ikut ekor belakang masuk dalam bilik. Hatta sama ni, kalau suami masuk dalam bilik air, masuk attack. Baru suka. Siti Aisyah cerita, aku bersama Rasulullah mandi junub bersama. Seronok. Kita rajin. Haji, mandi junub sama dengan Mak Haji. Haji tak? Masuk suku-suku kan? Padahal apa masuk suku-suku bini kita kan? Apa suku-suku? Bukan mandi getuk tua. Tak? Mandi dengan bini kita, mandi sekaligus. Seronok. Kita mana kak-kak kita nak gonyoh tak siapa, bini gonyoh. Kak bini pula tak siapa, kita tak payah suruh pun kita gonyoh. Faham? Jadi seronok. Bila seronok gitu, tubuh pun sihat, umur lambat kena penyakit. Betul tak? Dah hati riang. Lagi pula suami jadi nak bersih sama. Dah suka mandi, bini gonyoh. Tak? Duduk saja. Yang mandi yang? Mandi. Mandi pula kali tak? Mandi. Dah seronok. Ni tok lelaki baru dua kali bini panggil keluar. Hei, pula oi. Apa puang kau. Berat nanang puang. Dan memakai bau-bauan baginya, air wangi untuk suami kita. Suami kita lah, kita berbau sedap, kita berbau harum. Dialah raja kita, dialah presiden kita, dia buah hati kita. Biar keduk wuk sekalipun, biar tak ada gigi berseputung buntut lelaki, suami kita tetap suami kita. Kena pakai bau-bauan.
Nah, dia kita tahu dah, suami aku pukul 11 lagi masuk lah. Abi Gusti lagi masuk lah. Umpamanya kita masuk dulu, kita siap, kita apa, pak tidur betul, batal golek molek, nak biar sama cadar dengan batal. Nak ni tak ada sarung apa semua macam-macam pesen betul molek, biar kemah molek, nak sembuh dengan apa benda ni, dengan harumang bilik, tak ada harumang bahan baigong berapa kok, dah tak ada kok jamak. Kalau boleh atur dulu bunga-bunga kemoja tu, atur ke bawah batang biar berjujuk. Nah, cari mananya daun-daun pandang tu iri, mayang-mayang bubuh dalam kusang, bubuh dalam batang golek. Nah, orang dulu-dulu reti. Puan ni reti apa? Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulut dengan kasturi. Mulut ni buah minyak wangi. Dulu orang buah kasturi, orang buah hamba. Lah ni macam-macam dia ada jual, sembuh dalam mulut. Sembuh kan, boleh 3 botol sejam. Dah, ni Allah depan suami, mulut busuk kohong. Orang puang. Pak hari dak konyong gigi kali. Nah, nak gitu juga tok laki pak cerah, dak akan nak geluling. Nah, geluling lek ni, bau wangi geluling lek ni bau gini berat nanang tu. Orang puang. Tiok pula terbuka. Orang puang macam. Dia kena bersih sama. Batu ulama sebut di dalam kitab-kitab fiqh, wa 'ala zaujati ta'atu zaujiha fi umuri taharah. Wajiblah atas isteri itu kena taatkan suami pada perintah kerja-kerja bersuci diri, bersih diri. Walizauji ijbaruha 'ala zalika idza imtana'a. Dan harus bagi suami memaksa isterinya bersih diri jikalau dia enggan. Ulama-ulama kata kalau isteri ni tak mau mandi, boleh paksa. Sebab mandi ni bersih diri. Bersih diri ni mengikat kasih suami. Boleh ijbar ni paksa. Mandi tak mandi. Mandi tak mandi. Buh dalam lagu ni, rendang lah kolam. Mana tak? Buh sepu, buah apa, buah kelorok biar tanggal. Kena bersih diri. Kuku-kuku ni kena potong. Jangan wi lebih, kuku jangan panjang, jangan wi nampak kotor. Kuku kaki, kuku tangan, muka ni kena bedok sama kalau suami ada di rumah. Bulu tiok cabut. Bulu tiok serung untuk lelaki tengok. Tukar dengan makan spare. Mulut bau hangit, tiok masang berat orang puang. Bukan hak puan hak tiap masang ni, bukan hak pot tuju hak go badok ni. Hak pot tuju angit je. Maknanya sekarang banyak dah kemudahan untuk bersih diri, untuk wangi diri, beli kedai saja. Nak gunakan untuk suami, nak pergi jalan tak payah. Ni nak pergi tengok orang mati sembuh spray. Sembuh spray, sembuh tu, sembuh celos tiok, sembuh sini minyak wangi macam-macam pesen. Orang tu mati mana ya bau? Mati keras tau. Tak. Kita lama belakang tak apa dah. Kita tengok orang mati. Dia tak nampak. Depan suami busuk kohong. Nak. Gigi pesu pula robok. Depan suami. Macam gisi lokang. Ngangak. Suami tengok muka isteri. Tak jadi nambah nasi. Lugar. Kalau nak pergi jalan, nak pergi hospital ni. Air sedo. Depan suami bukan air sedo. Sisi ikan khisi. Pak keping. Allah Rabbi Rabburang. Tekak ni nyo benar ngecik. Bekas parutnya. La ilaha illallah. Apa jadi gitu? Pasal tak tahu ke hal tu. Rambut kena berhias, kena sepu, kena apa, kena kilat sama. Tak? Depan suami kita nak suruh suami ni puas hati. Tak ada dah. Tak ada hari dah. Tak? Dah kalau suami kita mati. Nak baru nak minta maaf nangis. Tak jadi apa dah. Betul semula. Orang lelaki tak apa kalau isteri dia mati, dia tak nikah dah apabila-bila. Dan barang sebagainya dan mengekali perhiasan tertekan hadirnya. Kalau suami ada di rumah, mesti kena berhias. Mesti kena comel. Kalau boleh orang puan depan suami, macam hari raya, tiap-tiap hari. Waktu bik baju hak paling lawa, hak paling berhias, siap dengan apa semua dengan perhiasan hak macam-macam, pakai depan suami. Tai nak pergi sekolah, tai nak pergi jabat, tai nak pergi mana-mana lain, pakai hak biasa-biasa sudah. Pasal hak ada ni di luar.
Nampak? Tuhan kata wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Al-ayat, jangan sekali-kali kamu tonjolkan kecantikan perhiasan solekan kamu melainkan kepada suami-suami kamu. Ni ayat Quran. Tak pakai ayat Quran balik awal kat kita sama dengan pokok kapal layar kat kita. Nah, ni bab wangi untuk suami, berian untuk suami ayat Quran. Illa li bu'ulatihinna. Illa ni kalimatul istisna. Tak boleh nak tunjuk lawa, nak pakai lawa, nak pakai comel, nak pakai kemah apa semua, nak pakai minyak wangi, nak solek. Illa li bu'ulatihinna. Di luar kata ulama tafsir, benda yang tak dapat kita sembunyikan lagi. Terpaksa nampak juga dia orang ramai nak buat gania tu. Tapi hak lebih daripada itu, solekkan, perhiasan, gaya jalan, gaya cakap yang lemah lembut. Li bu'ulatihinna, untuk suami. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika baik suami tak ada, tak payah pakai lawa-lawa. Sebab tu bila suami mati, wajib berkabung 4 bulan 10 hari, iaitu pakaian yang tidak menarik. Kalau pakai pakaian lawa, pakai pakaian perhiasan, pakai barang kemas, hukumnya haram 4 bulan 10 hari. Kerana semua itu untuk suami. Lepas tu jadi haram balik. Tak faham kita. Nah, pakai lawa, pakai air wangi, pakai air bau, menonjolkan kecantikan bila suami masih hidup. Bila suami mati, 4 bulan 10 hari wajib ihdad. Benda ni 4 bulan 10 hari. Bukan saja tak boleh kahwin dengan suami lain, tak boleh pakai lawa, tak boleh pakai air wangi, tak boleh pakai air bau, tak boleh pakai gelang, pakai loket, pakai subang. Boleh pakai baju biasa saja. Kerana hilang dah suami kita daripada bumi. Tak ada dah, meninggal dunia dah. Dan wajib pula meninggalkan akan khianat bagi suaminya tatkala raibnya. Jangan khianat kepada suami. Suami tak ada ni, ambil harta suami, ambil pakaian suami, beri korang apa semua, tak minta izin suami. Kalau kita nak beri makanan hak di rumah kita, hak milik suami, kena minta izin suami. Tak, telefon ke dia, mesej ke dia, bang, kita nak beri walimah hak beli kemarin suti boleh tak ke budak sebelah rumah ni. Nak pasal nangis ingat nak walimah. Suami kata boleh beri. Suami kata tak boleh beri, tak boleh beri. Nak menaikkan makanan yang kalau kita tak beri, tunggu suami balik punah jahanam, barulah boleh kita beri. Nak umpamanya suami kita kerusuh 6 bulan. Nak kita ada beli keang tadi ada lebih. Nak beli maknanya beronok ada lebih. Takkan nak tunggu 8 bulan tak jadi beronok dah. Jadi minyak tar belakang. Tu boleh beri, takut punah. Benda-benda piti suami tak boleh ambil tanpa kebenaran dia. Pakaian-pakaian dia kena jaga molek, harta benda dia dah lewat mudah-mudah. Kereta dia tak ada, dia tak izin, kita beri adik-adik kita guna, beri abang-abang kita guna. Hukumnya haram, tak menjaga harta suami. Tatkala raibnya, ketika suami itu tak ada di dalam rumah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala mensifatkan perempuan salihah. Fasalihatu, perempuan-perempuan yang solehat ini, perempuan yang baik-baik ini, iaitu ialah qanitatun, yang taat kepada suami. Pertama Tuhan kata qanitatun, taat kepada suami. Yang kedua pula Tuhan kata hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, kemudian menjaga pula apabila gaib suami dengan barang penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena jaga belaka. Jangan buat baby kurang. Ada dia bagi baby kurang. Nak dia pinjam motosikal dia ke adik dia, tak apa, tu laki ku dak adik ni, ambil aku hai. Dia nak balik lagi mata mula tengok dia marah kan. Tak boleh harta suami. Tak, yang hak lebih kurang gitu. Nak minta izin suami. Telefon ni jadi guna. Nak, ni bang ni nak pinjam motosikal ni boleh tak? Nak pergi mohon JKK. Ambil lah pinjam. Nak, baru boleh pinjam. Tak boleh. Dia kata, suami aku mana aku lah. Tak boleh. Suamimu harta dia. Mu isteri dia. Harta dia bukan harta mu. Dia kata dah kalau mati boleh kaku ke? Tak boleh ke mu semua. Harta suami jangan buat lebih kurang. Bahkan ada ulama yang berpendapat kita nak belanja duit kita pun pada perkara-perkara yang luar daripada adat, wajib minta izin suami. Hak beradat tak apa. Piti kita, piti isteri nak buat beli roti, tak apa, tak wajib izin suami. Tapi benda-benda yang luar daripada kebiasaan, nak beli kereta, piti kita, mesti kebenaran suami. Nak beli rumah, mesti suami beri izin.
Tak, nak kat mana-mana nak buat, baju lagu mana nak pakai, kita nak beli pitih kita sendiri, mesti suami yang beri izin. So itu dah saya beli, pakai warna ni aku tak kenang tengok. Padahal duit itu duit isteri. Dia nak beli baju isteri, duit isteri. Suami kata saya beli color ni, aku tak kenang biru-biru. Umpamanya. Tak boleh beli. Dah duit kita sekalipun hak suami ada. Kalau beli muderhaka kepada suami. Memang beli yang mutu halal, tapi perbuatanmu beli benda yang tak kenal oleh suami, walaupun duitmu duit isteri, tak boleh. Tu kata kalau jilat nanah seluruh tubuh masih belum tunai hak suami. Itu berat. Dan wajib pula meninggalkan khianat. Kita berhenti kat tu, kita ada dua soalan. Yang pertama, minta keterangan tentang haji tamattu', qiran, haji macam ni, ifrad. Apa hukum pergi monsun kap? Ada pula. Ada tak hadis tentang solat berjemaah dalam keadaan sentuh bahu dengan orang sebelah? Apa fadilatnya? Apa pendapat tentang seorang laki-laki 20 tahun nak nikah dengan wanita yang 10 tahun lebih tua daripada dia atas sebab pilihnya itu kerana agamanya? Apa pula pandangan masyarakat sekarang? Jambang itu sunnah Nabi ke tak? Reka-reka je tapi payah nak jawab. Minta keterangan tentang haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Haji tamattu', haji bersenang-senang lah. Buat dalam musim haji sekali dengan umrah. Tak? Kalau buat sekaligus, dua sekaligus dia panggil haji qiran. Kalau buat suku-suku dia panggil haji ifrad, di luar daripada musim haji. Kalau buat suku-suku tapi dalam musim haji, haji tamattu'. Kalau sekali jalan dua sekaligus, ya panggil haji qiran berserta sekaligus. Apa hukum pergi monsun kap? Pergi monsun kap tu pergi di mana? Tak boleh nak jawab lah hukum dia. Pergi kat kapal layar, tak haram. Kapal layar tak haram. Pergi kat orang mabuk-mabuk dekat dengan kapal layar baru haram. Dia gitu. Pergi dekat monsungkat tu tuan ni. Dia banyak tempat. Dia ada tempat tak boleh, ada tempat boleh. Bukan haram belaka. Macam satu apa benda itu, kerajaan buat satu pesta ke apa ke? Tak. Sebelah belakang tu kat orang nyanyi, depannya orang jual. Kita beli pergi kat orang jual. Tak haram lah. Pasal kita nak pergi beli kacang, nak makan kacang. Tapi kita tak pergi belakang kat orang joget tu, kita pergi beli kacang kat orang jual. Tak boleh nak kata haram. Majlis tu memang majlis tidak ada berkat, pasal dekat dengan tempat maksiat. Pergi kat maksiat ke tak? Kalau kat musuh kat kapal layar ada orang putih, dua orang duduk atas kapal layar, kita pergi duduk kat kapal layar. Tak ada haram dia gitu. Jadi kat orang menyanyi, kat pampir, kat orang berjudi baru haram. Kat orang minum arak, tengok tempat. Dalam masjid dia ada tempat haram, dia ada tempat tak haram. Dalam masjid ada dalam surau. Tu imam masuk kat orang puang, duduk selepak kat orang puang, haram. Tak boleh dah situ. Dia kena pandai hukum gitu lah. Hadis tentang bersentuh bau berjemaah. Jadi apa dia fadilat dia bila sembahyang jemaah ni sentuh bau? Memang bila kita sembahyang jemaah ni, nabinya disuruh sahabat-sahabat ni merapatkan saf, meratakan saf, membetulkan saf. Betul saf ni tumit. Tengok tumit belakang, jangan tengok depan. Depan ada kaki panjang, saiz 12 panjang. Saiz 6 kecil. Tumit belakang tu biar sama. Maknanya ni garisan, tumit tengok belakang. Lepas tu kalau masuk dalam saf tengok kat tumit. Tengok tek tumit tu. Ni tak tengok. Tu imam kata istawu sufufakum. Buat kerah. Kadang-kadang tak faham benda istawu sufufakum. Istawu sufufakum ni tanya geng ni, geng dia kata mayan derah kan, molek dah. Jadi kadang-kadang semoleknya terjemahlah sikit. Sekali terjemah, tak apalah hak Arab tu. Tak. Terjemah tak rata rapatkan sah, betulkan sah.
Tak. Jadi katanya sahabat-sahabat, umpamanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, perkara ini disebut di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Imamul Baghawi rahimahullahu taala. Jadi sahabat-sahabat mentafsirkan akan arahan Nabi supaya merapatkan sah ini, iaitu bahu dengan bahu, bahu dengan bahu. Maksudnya bahu dengan bahu, bahu ni biarlah kalau boleh sentuh dengan bahu orang sebelah, biar rapat. Tu panggil rapat. Bukan renggangkan sah, tapi rapatkan sah. Habis-habis rapat bukan sampai kelak, biarlah bersentuh bau. Sentuh ni bukan sampai kepek bau, sekadar-kadar tidaklah renggang bau. Gitu. Jadi fadilatnya dapat satu fadilat kerana rapat bahu, rapat sah ini satu daripada 27 fadilat. Hak bilang 27 tu ada 27 perkara ulama bilang. Di antara satu daripada 27 tu rapatkan bau, iaitu rapat sah. Jadi bila semua hak lain kita buat, cuma rapat sah je kita tak buat, kita tak dapat 27, kita dapat 26. Faham lagi? Kemudian kaki tumit pula kita tak tengok, siapa rayuk lepang kali, maka kita dapat 25 saja. Pasal lain kita buat. Nampak tu? Bilangan-bilangan fadilat. Jadi ini tafsiran daripada sahabat, bahu dengan bahu, bahu dengan bahu. Jadi kita kena ikutlah. Sahabat-sahabat Nabi ni bintang di langit. Ashabi kan nujum, bi ayhi muqtadaitum ihtadaitum. Ini hadis dhaif menyebut, sahabatku ini seperti bintang di langit. Mana-mana yang kamu ikut, kamu pasti dapat tunjuk. Sahabat Nabi. Orang yang Nabi Allah telah firman kepada mereka dalam hadis kursi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Sahabat-sahabat Nabi, kau pandailah nak buat apa pun. Kau pandai mong aku apung pelaka dah dosamu. Ni sahabat. Jadi kita ikut sahabat tafsir, maksud Nabi suruh rapat iaitu sentuh bau dengan bau, kita pun buat. Tapi ingat, kalau kita nak sujud jangan buka kepok ni, jangan besar sangat. Yang kata sunat buka begini luah kalau semayang seorang diri atau jadi imam. Ada orang main semayang jemaah nak dibuka pagi tu no. Ada orang turun ke dia naknya, bang di siku dia. Siku macam gerenda basikal tajam. Seorang laki-laki nak kahwin umur 20, nak kahwin perempuan yang 10 tahun lebih tua daripada dia, 30. Lepas tu apalah hukumnya? Kerana dipilih ni kerana agama. Apa pula pandangan masyarakat sekarang? Yang pertama, hukum. Laki-laki umur 20 kahwin laki perempuan umur 30. Hukumnya lagu mana? Hukumnya harus. Giku hukum dulu, harus. Dah afdal, tidak afdal. Tak afdal tu kalau di sana ada satu lagi pilihan yang muda dan juga beragama. Tapi kalau ada orang muda tapi tidak beragama, hani tua 30 beragama, afdal yang beragama. Kerana Nabi telah pesan, fasfat bizatid din, pilihlah dengan yang ampunya agama. Perintah tu perintah sunat, perintah afdal. Tak taribat yadak, niscaya akan diam tangan kamu. Maknanya comel, kaya, bangsawan, agama. Pilihlah yang ampunya agama. Maknanya muda ada tapi tak pandai semayang apa semua. Hak ni tua sikit, tak beragama, warak gitu ini, pilih hak agama. Tapi kalau ada orang muda beragama, hak tua pun beragama juga, maka sunat pilih yang muda. Nak pula kalau anak dara. Kerana sahabat Abdul Rahman radhiyallahu an, dia berkahwin dengan janda. Esoknya dia berjumpa dengan Nabi. Nabi dengar khabar angin dia telah berkahwin. Nabi pun tanya kepada dia, hal sayyib am bikr, adakah janda ataupun anak dara? Maka jawab sahabat Abdul Rahman ni, sayyib ya Rasulullah, janda, saya ingin nikah janda. Nabi pun kata, halla bikra, kenapa tidak kau kahwin anak dara? Tula'ibuka wa tula'ibuha, kalau mu kahwin anak dara, dia dapat bermain dengan kamu, kamu bermain dengan dia. Jadi daripada hadis ni, sunat bernikah dengan anak dara. Yang ni yang muda-muda. Tapi kalau 30 pun anak dara, dia kira anak dara jauh juga.
Nah, dalam hadis yang lain Nabi kata alaikum bil bikri. Nah, hendaklah kamu cari kalau boleh perempuan-perempuan muda.